Dah siap ke? Dah. Dah dapat jawapan dah? Saya tak faham dengan yang belakang tu macam mana nak tolak dia dan bawa ke dulu ke belakang. Okay. Tak apalah. Okey. Jadi soalan nombor 3 tu, okey boleh dengar Dapat dah? Okey, ada yang dapat jawapan, ada yang tak dapat jawapan. Okey, jadi X tambah 5 sama dengan 2X tolak 1. Okey, dekat sini, kalau kamu perasan, dia ada 2X. Ada yang 1X, ada yang 2X. Jadi 2X tu dia ada 2 lah. Okay, ada 2 tempat lah yang ada X tu. Okay, X tu kamu boleh pindahkan dia untuk dia duduk dekat supaya kita boleh buat operasi dia. Okay, jadi semua yang ada X kamu kumpulkan di sebelah kiri. Dan semua yang tak ada X kamu kumpulkan semua di sebelah kanan. Okay, jadi 5X tambah 5 sama dengan 2X tolak 1 kan? Okey. Jadi yang kamu kena pindahkan 2X ni ke sebelah sana dan 5X ni 5X pula tambah 5 ke sebelah sana. Okey. Maksudnya kita nak bagi dia duduk sekali. Okey. 2X ni asal dia tambah, betul tak? Jadi bila kita pindahkan dia jadi tolak 2X. Sama dengan, okey, negatif 1, asalnya positif 5. Kita pindahkan dia jadi negatif 5. Dapat? Kena cikgu ulang balik? Ulang. Boleh ulang balik? Okey. Jadi soalan ni, X tambah 5 sama dengan 2X tolak 1. Jawapan kita dalam persamaan linear, kita nak dapat 1X je. Maksudnya jawapan kita mesti X sama dengan something, nombor dia. Kita tak tahu lagi nombor dia berapa. Okey, jadi kita nak jadikan X dengan 2X ni bagi boleh duduk sekali. Okey, yang ni kiranya kita pindahkan 2X ni semua ke sebelah kiri. Dan tambah 5 ni, dia tak ada X kan? Dia sorang-sorang kan? Jadi kamu pindahkan sebelah kanan. Okey, jadi X tulis balik. Okey, 2X. Bila kita pindahkan, asalnya 2X ni positif. Betul tak? Jadi, bila kita pindahkan dia jadi negatif 2X. Ataupun tolak 2X. Sama dengan, okay, tolak 1. Tulis baliklah tolak 1. 2X dah tak ada dah. Tolak 1, okay, kan tambah 5 ni kita nak pindahkan. Jadi bila kita pindahkan, tambah 5 dia jadi tolak 5. Ingat tak masa ungkapan algebra, bila kita nak operasikan X dengan X, yang tak ada nombor dengan yang tak ada nombor. Kita tak boleh gabungkan sekali X operasi dengan yang tak ada nombor. Okey, jadi X dengan X, yang tak ada nombor dengan yang tak ada nombor. Kita pisahkan dia. Okey, lepas tu barulah kita buat operasi X dengan X. Ini kan 1X. Jadi 1 tolak 2 berapa? Negatif 1. Negatif 1X ataupun negatif X. Sama dengan tolak 1 tolak 5. Negatif 1 tolak 5 berapa? Negatif 6. Negatif 6. Jadi untuk jawapan akhir negatif X sama dengan negatif 6. Okey, ingat tak lagi tadi cikgu kata jawapan kita mesti dalam X sahaja. Dia tak ada negatif. Okey, tak ada negatif.
Jadi kita punya X ni dua-dua ada negatif. X ada negatif, nombor dia pun ada negatif. Bila dua-dua ada negatif, kita potong terus negatif tu. So jawapan kita X sama dengan 6. Bila ada dua-dua negatif baru kita potong. Boleh? Boleh? Masih nak faham lagi? Okey, tak apa. Okey, yang ni kalau kita jumpa situasi yang lain So, katalah ni soalan lain lah. Okey, katakanlah last kali bila kamu dah kira-kira X dengan yang tak ada X tu, X sama dengan negatif. Naik sikit lah dulu. Negatif 2. Jawapan dia macam ni. Okey, yang ni tak payah buang negatif dia. Negatif dia tak payah buang. Okey, yang ni jawapan dia. Negatif ni tak payah buang. Tak payah buang. Tak payah buang. Okey, ada situasi lain. Katakanlah kamu dah kira-kira, kamu tinggal negatif X sama dengan 4. Macam tu. Okey, yang ni kamu tak payah buang. Cuma kamu kena pindahkan. Pindahkan. Jadi bila pindahkan negatif tu, S tu dah tak ada negatif. 4 tu yang ada negatif. Kamu pindahkan negatif tu. Sedap pula air ni. Okey, boleh. Ni cikgu bagi tahu siap-siap ni. Cikgu bagi siap-siap. Sebab nanti mungkin kamu akan jumpa situasi ni. Ini situasi pertama, kalau dua-dua negatif, kamu buang terus. Situasi yang kedua, kalau negatif tu dekat nombor je, tu tak payah buang. Itu biar je. Kalau situasi ketiga, kalau negatif tu ada dekat S. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu pindahkan negatif tu. Konklusi kat sini, X dia tak boleh negatif. Perasan tak? Semua S tak negatif. Nombor je negatif. Okay, boleh? Sempat ke ni nak habiskan bab 6 ni? Okay, tulis. Nanti cikgu terpadam. Cikgu padam nanti kamu tak boleh tulis pula. Dah habis ke? Dah? Dah. Nana, Alisha? Hadi, Dia, dah? Anik dah? Ryan dah? Masih menulis? Belum lagi? Dah. Oh dah, okey. Okey, jom kita tengok soalan nombor 4. Okey, jadi soalan nombor 4, 2 dalam kurungan X tolak 3 sama dengan 3X tolak 8. Okey, yang ni kamu kena expand. Kamu kena kembangkan. Yang ni perkataan je lah. Bila kamu jumpa kurungan dengan nombor ni, sama ada dia suruh kembang, bukan kembangkan apa, kembangkan nombor, atau bukan kembangkan bunga, kembangkan nombor, ataupun expand. Ini perkataan yang kamu akan jumpa lah. Expand ataupun kembangkan. Okey, apa yang kamu kena kembangkan? Apa yang kamu kena expand? Okey, so yang kena kembangkan adalah yang 2 X tolak 3. Okey, so bila dalam kurungan, kita kena buat operasi darab. Okey, jadi 2 darab X, lepas tu bukan X saja, 3 pun kena darab juga. 2 darab 3. 2 darab X berapa? 2 darab X. Ha. 2 darab X. Bukan 2. 2 darab X. Jadi berapa? 2X. 2X. Okey. 2 darab X sama dengan 2X.
kamu gabung terus je. Okay? Okay, tulis balik. Tulis. 2 darab X jadi 2X. Tolak. 2 darab 3. Ni kita buat operasi darab ni. 2 darab 3 jadi 6. 6. Okay, sama dengan tulis balik 3X tolak 8. Okay. Untuk pengetahuan kamu, cikgu tak tahu mungkin kamu ada buat kesilapan ataupun tak kesilapan ni. Okay. Dalam satu barisan, kamu tak boleh letak 2 sama dengan. Okay. Kamu tak boleh letak 2 sama dengan. Macam ni. Okay. Jangan letak sama dengan kat depan 2S. Jangan letak. Kalau ada siapa-siapa yang letak, padam. Dalam satu barisan, dia punya equation persamaan, kamu boleh letak satu sahaja persamaan. Okay dah. Okay, so kita teruskan. Okay, tadi cikgu kata kita kena asingkan X dengan X, yang tak ada X dengan yang tak ada X kan. Okay, jadi sebelah kiri kita nak jadikan semua X. Jadi apa yang kena pindah? 3X kena pindah. Boleh? Okay, so pindahkan 3X sebelah sana. Yang kena pindah sebelah kiri ni, negatif 6. Negatif 6 kena pindah ke sebelah kanan. Okay, jadi 3X ni adalah tambah bukan? Okay, jadi bila kita pindahkan, dia jadi tolak 3X. Okay, sama dengan tolak 8. Okay, 6 ni negatif kan? Jadi positif 6. Ya, Afif dapat dah. Okay. Jadi kita operasikan dia, dapat negatif 8 sama dengan negatif 2. Betul? Okay. Jadi kita jumpa lagi, dua-dua ada negatif. X ni ada negatif, 2 pun ada negatif. Jadi kita buang dua-dua. So jawapan kita X sama dengan 2. Arisa dapat tak? Tadi cikgu ada cerita tadi. Ada 3 situasi tadi. Tak dapat dapat. Okey. Okey, jadi jangan terlepas yang tu. Okey, jadi bila dua-dua ada negatif, buang terus negatif tu. Okey, jadi X sama dengan 2. Okey dah? Sudah? Okey, so soalan yang terakhir sekali, soalan nombor 5. Ke ada yang tak siap lagi? Ya ke? Okey, dah Kalau tak dapat, tanya terus Okey, seterusnya soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5, X tambah 5 bahagi dengan 7 sama dengan X tolak 1. Okey, yang ni dia ada bahagi 7 kan? Okey. Bahagi 7 ni kita gelarkan dia nombor yang kat bawah lah. Okey, nombor yang kat bawah kamu kena bawa naik atas. Okay. 7 ni kamu kena letak dia naik atas. Tapi bukan saja-saja letak lah. Kamu kena darab dengan nombor yang belah ni. Belah lawan dia. Jadi 7 kena darab X. 7 kena darab 1. Kena darab. Okay, dapat berapa? Jadi X tambah 5 sama dengan 7 darab X jadi berapa? 7X. 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 Tolak 7 darab 1? 7. 7. Siapa kata 2 tu? Okey, lepas tu buat macam biasa. Kumpulkan yang mana yang ada S duduk sebelah kiri, mana yang tak ada S duduk sebelah kanan. Buat dulu.
Dah. Yang kena pindah yang ni dengan yang ni. Yang ni jadi negatif lah. Ni jadi negatif. Cikgu tulis kat sini jawapan dia. So X tolak 7X sama dengan negatif 7 tolak 5. Jadi berapa? Ini 1. Nana dapat berapa X? Okey, Afif dapat 2. Lagi? Ryan dapat apa? X sama dengan berapa? 2. 2. Okey, jadi yang ni negatif 6X, betul? 1 tolak 7. Okey, lepas tu tolak 7 tolak 5, 12 12. Ya. Ya, okey. Jadi X ni, okey, 6 ni kita bawa turun bawah. Jadi negatif 12 bahagi negatif 6. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 2. Okey, boleh. Okey, untuk pengetahuan kamu, kalau kamu gantikan X dengan 2, kamu akan dapat jawapan sama. Belah kiri dan belah kanan. Nak try? Cuba try. Okey. Katakanlah untuk soalan nombor 5 ni, X sama dengan 2 kan? Okey, kamu gantikan 2 tu dengan X tu dengan 2. Kamu akan dapat jawapan dia sama, belah kiri dengan belah kanan. X tambah 5 sama dengan 7 sama dengan X tolak 1. Okey, kita gantikan 2 jawapan yang kita dapat tadi. Okey, 2 tambah 5 per dengan 7 sama dengan 2 tolak 1. Okey, 2 tambah 5, 7. 7 bagi 7, 1. 2 tolak 1, 1. Nampak tak sama? Maksud sama ni, maksudnya jawapan kamu betul lah. Boleh? Kalau dua-dua sama, balance. Dan kalau benda balance ni mesti sama lah. Okay, benda balance, dua sama, maksudnya jawapan kamu yang 2 tu betul. 2 ni betul. Boleh? Dapat tak? Dia matematik dia kan, dia pusing-pusing je. Lepas tu kat situ juga. Kamu pergilah expand ke mana-mana, tapi bila kamu pusing balik, dapat yang tu juga. Okay dah. Dah okay, yang ini apa tu, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Linear equation in one variable. Okay, sekarang kita nak masuk yang 2 pula variable. Boleh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh kena? Boleh ke tak ni? Cikgu rasa salah lah nak ajar semua benda. Okay, so latihan 5. Kita tengok dulu nota dulu. Okay, yang muka surat 6 tadi. Okay, so dekat sini kita ada persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah kan. Okay, so cikgu nak kamu tanda right. Yang mana ialah persamaan linear? Yang mana satu persamaan linear? Okay, yang ni betul. Yang ni betul. Yang nombor 2 ni betul tak? Persamaan linear ke? Betul. Okay, yang ketiga ni sebelah dia? Betul. Betul. Yang bawah? Salah. Salah. Yang tiga-tiga yang bawah tu semua salah. Sebab dia semua garisan. Betul, semua garisan. Tapi dia tak lurus. Garisan lurus baru kita panggil linear. Okay. Jadi, linear ni kita boleh lukis dekat dalam graf. Kita boleh lukis dalam graf. Kertas graf. Kamu ada kertas graf tak? Tak ada. Tak ada. Bukan cikgu nak suruh kamu cari. Tak payah carilah. Cuma cikgu nak tanya je kamu ada ke tak. Kalau ada tu maksud dia baguslah. Kalau tak ada, tak apa, nanti kamu akan beli juga.
Sebab sains pun akan guna juga kertas graf ni. Okey. Jadi persamaan linear adalah dua pemboleh ubah, dia mesti ada dua pemboleh ubah lah. Dia ada kena dua variables. Ada S kat belakang ni, cuba lupa. Okey, jadi dia punya pemboleh ubah, dia punya variable dia, kuasa dia mesti satu. Kuasa dia mesti satu. Kalau kamu jumpa, walaupun dia ada X dengan Y ataupun R atau S, tapi ada kuasa dua tu salah. Dia mesti kuasa satu. Lepas tu kena ada kesamaan. Ini ciri-ciri dia lah. Okay. Ciri-ciri dia. Ada 3. Okay. Seterusnya. Kaedah penyelesaian. Kaedah penyelesaian ni maksudnya kita nak cari X, kita nak cari nilai Y. Kita nak cari nilai X, kita nak cari nilai Y. Kamu ingat lagi tak tajuk koordinat? Koordinat. Kena tulis satu kedudukan objek ikut koordinat. Kamu kena baca dulu baris, kemudian baru baca lajur X, Y. Ingat kan? Okey, yang tu kita akan guna dalam kaedah graf. Okey, so kaedah graf, kita akan lukis garisan tu, kemudian mana yang ada persilangan, itulah jawapan dia. Itulah jawapan untuk persamaan serentak. Yang inilah kena buat persamaan serentak. Persamaan serentak tu apa? Persamaan serentak tu maksudnya kalau soalan dia akan bagi dua persamaan yang berlainan. Contohnya X tambah Y sama dengan 6, X tambah 2Y sama dengan 8. Okey, lepas tu dia suruh cari X dengan Y berapa. Maksudnya dia suruh cari nilai persilangan lah. Persilangan yang ni. So dalam gambar ajar ni dia dah bagi jawapan dah. Persilangan dia adalah 4 dan 2. 4 tu X, 2 tu Y. Okay, jadi siapa yang tak tahu kamu tulis 4X, 2Y. Buat kurungan macam ni. Nampak tak? Maaf ya, cikgu punya ni dia agak lambat sikit. Macam mana X boleh jadi 4? Okay, Arisa tanya. Okay, yang tu yang kita nak belajar ni. So dekat sini macam mana nak cari jadi X tu boleh jadi 4, Y tu boleh jadi 2. Okay, kita ada 3 kaedah. Yang pertama ialah pergantian, yang kedua ialah penghapusan dan yang ketiga ialah kaedah graf. Biasanya orang akan guna pergantian dengan penghapusan sebab dia lebih mudah. Kalau graf ni kita kena lukis. Okey, so kita nak belajar yang mana? Cikgu rasa tak sempatlah nak belajar yang graf ni tapi kita try jugalah satu soalan dulu. Okey? Okey. Jadi kita tengok soalan nombor 7. Soalan nombor 7 pula. Astagfirullah. Okay, so buka yang muka surat yang ada graf tu. Muka surat 9. 9 kan? Okay, 9. Nampak macam grand je. Okay tak kamu punya kertas graf? Clear tak? Boleh lukis tak atas dia? Nampak tak garisan dia? Nampak. Nampak? Okay, boleh Okey, garisan kertas graf ni kalau kamu nampak dia adalah kotak kecil-kecil kotak kecil-kecil, tapi kotak kecil tu kita tak gunalah. Bukan kita tak guna, kita guna. Cuma tak adalah spesifik sangat detail siapa guna kotak yang kecil, insya-Allah lah. Okey, so kita guna kotak yang besar. So kotak yang besar yang ni. Kotak besar tu. Kalau kamu perasan dia ada garisan panjang-panjang tu Okay, so first kali kita nak lukiskan paksi. Paksi tahu axis, paksi? Tahu? Okay, yang nilai X dengan nilai Y. Okay, kita lukis paksi. Dia tak. Okay, paksi dulu. Sekejap So, paksi dia. InsyaAllah, Rabbi Yasir Walatul Asir. Bolehlah kamu belajar ini. Lebih sikit. Allah. Okay. Tu paksi Nampak? Pastikan lurus lah. Okay.
Ni kita lukis anak panah sikit atas dan bawah dia. Okey, yang tegak paksi Y kita panggil. Okey, kamu tulis Y dekat atas. Yang mendatar ialah paksi X. Okey. Satu lagi kamu kena letak ialah kosong. Kosong tu adalah origin ataupun asalan. Paling bawah, paling hujung. Kat hujung sekali ni kosong. Nampak kosong? Okey. Yang tu lah nanti kita akan mula tulis tu. 0, 1, 2, 3, 4. Kita nak lukis skala dia. Okey. Mungkin kita boleh guna sifir 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mungkin kita boleh guna sifir 2, 0, 2, sifir mana yang sesuai. Okey, so jom kita buat titik dahulu untuk garisan linear. Untuk X tambah Y sama dengan 4 dulu. Okey, nak buat dua garisan senang. Kita nak buat satu garisan senang je. Kita kena tentukan dua titik. Dua titik saja. Okey, so X tambah Y sama dengan 0. So, first titik yang pertama katakanlah X tu 0. Bukan. Bukan Y sama 0. 4. X tambah Y sama dengan 4. Yang ni yang pertama Nombor 1, X tambah Y sama dengan 4. Okey, jadi titik yang pertama, X katakanlah X tu 0. Bila X 0, Y sama dengan 0 tambah Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4. Jadi titik pertama, titik 1 adalah 0, 4. Okay, ini linear pertama X tambah Y sama dengan 4. Okay, katakanlah X sama dengan 0. Okay, jadikan X tu 0 tambah 4 jadi tambah Y sama dengan 4 jadi Y sama dengan 4. Titik 1 ialah 0, 4. Okey, kemudian yang kedua ialah katakan Y ialah 0. Jadi ambil asal balik X tambah 0 jadi 4. X sama dengan 4. Jadi titik kedua ialah 4, 0. Okay. So kita guna skala ni je lah. Skala 1. Ini 1, 2, 3. Kita gunakan kotak kosong kotak besar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombor tu ikutlah mana yang muat kan. Okey dah. Okey, so jom kita tandakan titik yang pertama dengan titik yang kedua. 0, 4. Kat mana 0, 4? Dekat sini. 0 ialah X, 4 adalah Y. Atas lah, sini lah. Nampak X merah. Ni 0, 4. Manakala titik 2, 4, 0 dekat sini. Okey. Lepas tu dah buat titik, kamu buat garisan lah. Okey, sambungkan titik tu.
Guna warna hitam. Sambungkan. Boleh? Ni baru linia pertama Linia kedua kita tak buat lagi. Dah? Tengah buat. Sekejap, boleh tak kita ubah ni? Eh. Okey, yang tu yang pertama. Okey, yang kedua pula. Okey, yang kedua. Yang kedua. Tak nak pakai ni. Yang kedua, 3x tolak y sama dengan 0. Okey. Jadi katakan tadi x kosong. Katakan x ialah sama dengan 0. Jadi 0 darab x. Jadi 0. 0 darab x tolak y sama dengan 0. Jadi y sama dengan 0. Okey. Jadi titik pertama ke? Titik 3. Titik 3 ialah 0, 0. Okey, lepas tu katakan y lah 0. Oh, boleh ke kita buat ni? Tak. Bukan. Okey ke semua? Okey? Okey ke? Okey je. Okey. Boleh ke kalau ini kosong? Oh, tak boleh. Jadi kalau kita jadikan x1. Okey. Okey, kamu dah buat takat mana dah? Yang dua tu saya tak faham. Okey. Yang dua ni,
cikgu dapati, cikgu rasa kamu kena, untuk fahamkan soalan ni, kita kena tukar soalan sikit lah. Dia tukar soalan sikit. Sekejap Sekejap. Jangan salih lagi. Cikgu kena tukar sikit soalan. Untuk bagi kamu faham je. Okey, yang kedua tu. Assalamualaikum. Okey, yang kedua tu. 3x tolak y sama dengan 1. Sama dengan 1. Tukar sikit je. Okey, so motif kita hari ni sebab kita nak buat garisan je. Okey. Jadi kita katakan sama juga cara dia, x sama dengan kosong. Jadi 3 darab kosong tolak y sama dengan 1. So jawapan kita ialah negatif y sama dengan 1. So y sama dengan negatif 1. Wah, dia negatif pula. Okay, tak apa, kita try je. Okay, so titik yang pertama, titik yang ketiga lah. Tadi dah pertama, kedua dah try dah. Kosong negatif 1. Okay, lepas tu katakan y sama dengan kosong. Okay, jadi 3x lah. 3x tolak kosong sama dengan 1. Jadi 3x sama dengan 1. X sama dengan 1/3. Okay. So kita nak kena buat garisan. Titik yang keempat adalah X berapa? 1/3. Y dia adalah kosong. Itu titik 3 dengan titik 4. So jom kita tandakan. Titik 3 kat mana? Kosong negatif 1. Kosong negatif 1. Oh, kena kat bawah. Bawah ni sambung sikit Ni negatif 1. Okay, negatif 1 kat sini. Okay, lepas tu titik 4. 1/3 kosong. 1/3 tu dekat sini. Okay. So garisan kita sambungkan. Kita buat lebih sikit. Dia lagi apa? Kaedah graf ni dia lagi kemas, lagi dapatlah jawapan dia. Kita panjangkan sikit Risa. Panjangkan. Okey, jadi dia persilangan dia dekat mana? Mungkin kamu punya persilangan dia lain-lain. Tapi tak apa. So jawapan cikgu ialah persilangan ialah 1, 3. Kat sini. 1, 3. X dia 1, Y dia 3. Cikgu tahu kelas kita ni terlalu sikat Tak apa. Kalau ada masa lagi cikgu akan ulang balik tapi tak ada masa dah. Jadi ikut cara dia macam ni lah. Okay. Kalau kaedah graf, cikgu bagi tahu awal dia agak susah sikit sebab dia perlukan accuracy, precision. Dia sangat teliti lah. Kalau semakin kita teliti, semakin kita dapat jawapan yang tepat. Okay. Oh, Arisa dapat 2.8. Okay, itu ikut graf masing-masing lah. Masing-masing graf, masing-masing dia punya jawapan dia berlainan. Dia ikut graf. Okay, boleh setakat tu. Okay, kalau kamu tak berapa nak faham, tak apalah. Cikgu rasa setakat tu cikgu boleh. Oh, 1.2/2.8. Maksud dia?
Atau. Tapi nak dekat lah Risa. Nak dekat tu okey lah. Nak dekat. Okey, so tulis jawapan kamu kena tulis dalam bentuk kurungan. Kurungan. Okay, buat dalam bentuk kurungan. Afif, Hadi, Dia, Anik, Ryan, Asfah, boleh? Nana. Okey. Jadi itu untuk kaedah graf. Okay, so jom kita tengok kaedah yang seterusnya. Yang ni tak nak, nanti yang ni kita buat lain kali lah. Okay, setakat tu ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okey tak tadi buat kaedah graf? Boleh buat tak? Cikgu dapat daripada Arisa je yang respon yang dia dapat. Yang lain cikgu tak dapat lagi respon. Macam mana keadaan kamu okey? Ke lost? Lost terus? Okey lah. Yusuf okey lah. Okey. Yang lain macam mana? Okey ke ataupun kamu dah lost dah? Boleh lah. Alisha? Okey sikit. Nana okey sikit. Tapi tak faham sangat. Itulah cikgu nak apa masa tu. Masa sikit. Okey, tak apa. So jom kita tengok kaedah pergantian. Kaedah pergantian ni senang sikit. Dia tak payah lukis. Okey, so jom kita tengok soalan nombor 1. Okey, X tambah Y sama dengan 12. X tolak Y sama dengan 2. Okey, soalan nombor muka surat nombor 11. Sikit lagi. Okey, X tambah Y sama dengan 12. X tolak Y sama dengan 2. Okey, jadi kaedah pergantian kita kena pilih satu. X ataupun Y. Okay, dekat sini kita pilih X dahulu. Okay, so kita jadikan X yang pertama. Yang ni yang persamaan pertama. Yang ni persamaan yang kedua. Okay, persamaan pertama X tambah Y sama 12. Kita jadikan dia X tu sorang-sorang. X sama dengan 12 tolak Y. Apa yang jadi kat sini? Kita pindahkan tambah Y. Tambah Y ke sebelah sana jadi tolak Y. Okay, boleh? Okay, kita jadikan ni equation yang ketiga. Persamaan yang ketiga. Okay, apa yang kita kena buat? Kita subkan. Cikgu letak sub maksudnya ganti. Sub. Sekejap ya. Okay. Sub 3 persamaan ketiga dalam 2. Kita masukkan persamaan ketiga tu dalam equation yang kita tak guna lagi. Kita gantikan 3 dalam 2. Satu jangan sentuh, satu kita dah guna. Kita masukkan dalam 2. Okey, jadi sub yang question yang ketiga adalah X sama dengan 12 tolak Y kan? Jadi dalam 2 ada X. Gantikan X tolak 2 kan? Okey, jadi gantikan X ni dengan X yang ini. Okey, X ni adalah 12 tolak Y tolak Y sama 2. 12 tolak Y ni adalah X yang equation yang ketiga ni. Sebab tu je kata ganti 3 dalam 2. Okay, lepas tu selesaikanlah. 12 tolak Y jadi tolak 2Y. Sama dengan 2. Lepas tu kita selesaikan Y. Pindahkan 12 ni ke sebelah sana. Tolak 2Y sama dengan 2 tolak 12. Sama dengan tolak 2Y. 2 tolak 12 berapa? Negatif
negatif 10. Okay, lepas tu negatif 2 bawa turun bawah. Y sama dengan negatif 10 bahagi negatif 2. So jawapan kita Y sama dengan 5. Okey. Cikgu ulang balik. Kita ada 2 persamaan dekat sini. Jadi kita pilih persamaan yang pertama. Persamaan pertama, kita jadikan X tu sorang-sorang. Jadi X sorang-sorang, kita pindahkan Y ke sebelah sana, dia jadi 12 tolak Y. Itu persamaan yang ketiga. Okey, yang ni dia punya langkah yang paling penting, iaitu kita gantikan 3 dalam 2. Kenapa ambil 2? Kenapa tak ambil 1? Sebab 2 kita tak guna lagi. 1 kita dah guna dah. Jadi kita ambil yang 2. Kita gantikan persamaan yang ketiga ke dalam 2, gantikan X. Sebab yang ketiga kita dapat X sama dengan 12 tolak Y kan? Kita gantikan X ni 12 tolak Y. Lepas tu sambung. Tolak Y sama dengan 2. Itu yang persamaan kedua tadi. Okay, lepas tu selesaikan. Cari Y. So 12 pindahkan dia jadi negatif 12. Sebab apa? Sebab asal dia tambah. So bila pindahkan jadi negatif 12. Negatif 1Y tolak negatif 1Y ialah negatif 2Y. Selesaikan, last kali Y kamu dapat 5. Boleh? Dapat tak? Dia okey? Ryan okey? Asfa, Arisha? Okey, kamu dah dapat Y. So kita cari X pula. Okey, kita cari X pula. So nak pilih yang mana? Persamaan pertama ke persamaan kedua? Jangan ambil persamaan ketiga persamaan ketiga boleh tak? Cikgu rasa boleh je. Okey, boleh ambil antara 3 ni. Kamu boleh ambil nombor 1, kamu boleh ambil nombor 2 ataupun nombor 3. Jadi cikgu nak ambil nombor 1 lah. Okey, sebab tadi kita guna yang 1. Okey. Jadi Y tadi dapat 5 kan? Okey, kita ambil 1. X tambah 5 sama dengan 12. Jadi X sama dengan 12 tolak 5. X sama dengan 7. Betul. X sama dengan 7. Okey, so dia buat apa? So jawapan kita ni lah. X sama dengan 7, Y sama dengan 5. Okey, boleh? Kalau kita tulis dalam bentuk graf, ada lagi nampak lah titik dia dekat mana. Lagi nampak titik dia dekat mana. Tapi untuk kaedah pergantian, kita kira macam ni je. So dapatlah. Betul 2 ni. Ini yang kita kena dapat. Itu kaedah pergantian. Kita kena gantikan X ataupun Y dalam equation lain. Okay, boleh? Dapat Dapat. Dapat. Okey. Kita clear nombor 1. Cikgu nak pergi ke nombor 2. Okey, nombor 2. 5X tolak Y sama dengan 17. 2X tambah 3Y sama dengan 0. Okey, so macam mana kita nak pilih ni? Okay, tips dia ialah kamu pilih variable yang depan dia nombor 1 ataupun tak ada nombor. Yang mana variable yang depan dia tak ada nombor? Yang mana? Y. Okay, very good Asfa. Jadi Y yang tak ada nombor, yang persamaan pertama kan? Ya, ni persamaan pertama, ni persamaan yang kedua. Kan? Okay, jadi kita pilih yang pertama. Okay, keluarkan. 5X tolak Y sama dengan 17. Okay, kita nak jadikan Y tu sorang-sorang kat depan.
Okay. Pindahkan ni. Jadi negatif Y sama dengan 17 tolak 5X. Okay, tapi Y ni ada negatif. So negatif ni pun kena pindah juga. So pindah dia macam mana? Kamu pindahkan semua ke satu-satu. Kena pindahkan. Di Y sama dengan negatif 17 tambah 5X. Pindahkan negatif tu sebelah kanan. Jadi bukan 17 sahaja yang kena terima. 5 tu pun kena terima juga. So dia jadi negatif bertemu negatif, positif. Negatif bertemu positif jadi negatif. Okay? Settle? Okay. So kita gantikan. Okay. Hilang. Okay, so sub. Tadi kita dah sub kita buat gantilah pula. Okay, ganti. Okay, ni yang ketiga lupa pula. Okay, ganti yang ketiga dalam 2. Okay, tadi 2X tambah 3Y sama 10, sama 0 kan? So 2X, tulis balik 2X sebab kita nak ganti Y. Tambah 3Y. Y dia apa? Negatif 17 tambah 5X. Tutup kurungan sama dengan 0. Okey, lepas tu 3 ni kamu darabkan dengan 17, 3 ni darab dengan 5. Oh, 3 tu datang daripada mana ni? 3 ni. Ni. Ambil equation yang kedua ni. Nampak tak? Okey. 3 yang ni kita ambil asal. Kan kita gantikan 3 dalam 2. 2 ni kan ada depan Y ni kan ada nombor 3. Kan? Jadi sebab tu 3 ni ada. Okey, teruskan. So 2X. Okey, positif 3 darab negatif 17. Dapat berapa? Ni darab tau. 3 darab negatif 17. Dapat berapa? Positif 3 darab negatif 17. Negatif 51, negatif 14 ke negatif 21. Ni negatif 51. Okay, negatif 51. Okay, lepas tu positif 3 darab positif 5X. 3 darab 5. 15. Jadi tambah 15X. Sama dengan 0. Okay, settle lah tu. Okay, selesaikan. So, selesaikan 2X tambah 15X. Okay, yang tak ada nombor ni kita pindahkan ke sana jadi 0 tambah 51. Yang tak ada X tu, kita pindahkan sebelah sana. Negatif 51 ni pindah sebelah sana, dia jadi positif 51. Okay, so kita settle lah. 2 tambah 15, 17X sama dengan 51. So, X sama dengan 51 bahagi 17. Dapat berapa? 2. 18. 15. 3. Okey. X sama dengan 3. Okey. X kita dah dapat. So, kita cari pula Y. Y nak ambil yang mana? Equation mana? Equation mana-mana boleh. 1 boleh, 2 boleh, 3 pun boleh. Okay.
Jadi kalau cikgu pilih satu je lah, senang. Okay. So nak cari Y pula. Y dapat berapa? Okay. 5X tolak Y sama dengan 17. X kita dapat 3. 3 tolak Y sama dengan 17. 5 darab 3, 15. Tolak Y sama dengan 17. Negatif Y sama dengan 17 tolak 15. 17 tolak 15, 2. Negatif Y sama dengan 2. So kita pindahkan negatif ni sebelah sana. Jadi Y sama dengan negatif 2. Bukan 2 negatif 2. Sebab kita pindahkan negatif dekat Y tu. Negatif 3. Positif 3. Dapat positif 3 17 tolak 15 berapa? 5 darab 3, 15. 17 tolak 15. 7 tolak 5, 2. 2 lah, negatif 2. Dapat. Afif. Ke kamu dapat 3 juga? Oh. S 3. Y negatif 2 Okay. Okay, dapat Okay, tu jawapan dia. X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 2. Okay. So, cikgu harap tempoh kelas kita yang sedikit ni, cikgu harap kamu dapat sesuatu lah dekat pergantian. Okay, dan sebelum ni, kaedah graf dan kaedah yang sebelum ni Okay, yang satu variable dengan 2 variable. Okay, kita tinggal lagi satu lagi kaedah tapi rasanya tak sempat. Cikgu tangguh ke esok lah. Okay, so untuk hari ni, cikgu nak kamu try buat soalan nombor 3. Okay, lepas tu kalau kamu dah dapat jawapan dia, soalan nombor 3, hantar kat cikgu gambar yang kamu buat tu. Nombor 3, soalan bawah tu je. Boleh? Soalan nombor 3 bawah tu, 5x tambah 3x 3y. Okay? Jadi kamu try buat soalan nombor 3 hari ni juga. Okay. Hari ni juga kamu hantar gambar dekat dalam WhatsApp. WhatsApp. Nombor cikgu. Tahu tak nombor cikgu mana? Tak? Tahu. Tak tahu. Okay. 013 97 88 736. Okay, hantar mesej personal ataupun kalau kamu tak nak hantar personal, hantar je dalam grup kelas. Form 1, form 1 B2. Yang kamu ambil link tu. Okay, hantar soalan nombor 3. Kejap. Nak tangkap gambar.